Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Pengerusi Tetap yang saya hormati, sahabat saya, Ketua Cabang Saudara Jamal, Timbalan Ketua Cabang, Naib Ketua Cabang, Ketua Wanita Cabang Rompen, AMK, ahli-ahli jawatan kuasa cabang dan juga wanita, dan tidak lupa juga kepada pemantau yang turut bersama pada hari ini, saudara asli yang juga setiausaha cabang Paya Besar. Terima kasih kepada anggota pasukan keselamatan yang turut hadir memantau program kita pada petang ini. Alhamdulillah, terlebih dahulu bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada petang ini dalam menunaikan tanggungjawab kita sebagai ahli parti keadilan, iaitu untuk kita melaksanakan mesyuarat agung tahunan cabang, dan pada petang ini adalah giliran cabang Rompin. Pagi tadi pun di cabang Kuantan dan banyak cabang hari ini melaksanakan mesyuarat agung, dan bagi cabang saya di Paya Besar pada 27 hari bulan, dah ujung minggu, itu pun banyak cabang-cabang yang melaksanakan mesyuarat cabang mereka, dan kita berdoa agar semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Saya nak perbetulkan, tadi ketua cabang sebut saya sebagai ketua penerangan. Sebenarnya ketua penerangan Abang Hashim, saya adalah ketua komunikasi bagi MPN Negeri Pahang, mewakili Wak Fauzia yang juga sibuk ketika ini. Kita bertuah kerana pengurusi kita memegang jawatan pengarah pilihan raya di pusat. Patutnya kita faham berbangga, kita ada pengurusi yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk memegang jawatan pengarah pilihan raya di pusat. Dan malulah kalau pilihan raya akan datang, Pahang tak dapat tambah kerusi, sebab pengarah pilihan rayanya daripada negeri Pahang. Jadi ini merupakan satu suntikan semangat bagi kita untuk menentukan bahawa parti kita selama-lamanya kekal terus berjuang untuk rakyat, walaupun kita menghadapi berbanyak ujian dan juga dugaan. Saya percaya selepas pada langkah syaitan, semangat kita, majoriti di antara kita, semangat kita mungkin rendah. Sebab kita merasa kecewa. Bukan kerana kecewa kepada parti kita, tetapi kita kecewa kerana kita dikhianati. Kita tak sempat nak tunjukkan kepada rakyat bagaimana kita nak melaksanakan reform dalam negara kita. Kerana kita percaya orang yang mampu melakukan perubahan tak lain tak bukan adalah Presiden kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau reformasi itu diserahkan kepada orang lain, maka apa yang berlaku pada hari ini berlaku. Sebab itu lepas langkah syaitan, kita menghadapi pilihan raya di Sabah, kemudian pilihan raya di Melaka, kemudian di Sarawak, dan terbaru ini di Johor. Keputusannya amat mengecewakan kita, walaupun sedikit nampak cahaya di Johor bila kita dapat satu kerusi. Tapi ianya tetap merupakan satu isyarat kepada kita bahawa kita perlu bekerja kuat. Kita belajar daripada pilihan raya yang kita hadiri. Saya percaya Rompen juga setiap pilihan raya yang diadakan, Rompen menghantarkan jentera. Kita bukan sekadar makan angin, tetapi kita belajar bagaimana kita nak kenal pasti persiapan dan persediaan untuk kita menang dalam pilihan raya. Saudara Jamal juga datang di Johor, bertugas sama dengan saya di Dun Tenggaru. Begitu banyak kelemahan yang kita dapat lihat di Dun Tenggaru. Apatah lagi Dun Tenggaru ini menjadi kawasan Felda di Johor. Kebetulan sewaktu PRU14, di kala kebangkitan rakyat di Johor, di seluruh Malaysia termasuk di Johor, di waktu kebangkitan rakyat, Dun Tenggaru itu pun masih dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional. Bukan UMNO, MIC yang mewakili Dun Tenggaru. Majoritinya orang Felda, tapi dia nak MIC juga sebagai wakil rakyat dan berpengarah di Tenggaru. Masih lagi
di kawasan Felda, pekatnya lagi tentang logo Dacin itu. Cukup sukar nak dikikis di kenangan mereka. Saudara Jamal pun tahu bagaimana kita berdepan dengan warga Felda. Kita terangkan pada mereka, kita tunjukkan kepada mereka bahawa calon yang kita tampilkan di Tenggaru itu bukan saja seorang wanita, tetapi anak jati Felda. Untuk menyuarakan hasrat, masalah, kebajikan warga Felda. Dia anak jati di situ. Dia juga bergiat aktif dalam berbagai-bagai pertubuhan NGO melibatkan kebajikan warga Felda. Kita tampilkan calon ini daripada Parti Keadilan. Tetapi orang Tenggaru masih lagi yakin bahawa wakil mereka MIC boleh membantu mereka. Tak apa saudara, ini demokrasi. Tetapi bagi Parti Keadilan, walaupun kita tidak bersetuju pilihan raya itu diadakan dalam keadaan rakyat susah, walaupun kita setuju pilihan raya itu tidak patut diadakan dalam keadaan pandemik COVID ini, melibatkan wang jutaan-jutaan ringgit daripada Sabah, Melaka, Sarawak, Johor, saya tak tahu berapa juta bilion duit rakyat digunakan hanya untuk melunaskan nafsu politik orang-orang yang mahukan kepada jawatan dan tamak. Sepatutnya mereka dah dapat kuasa di pusat, walaupun melalui pintu belakang, walaupun dengan cara pengkhianatan. Sepatutnya mereka terus bekerja untuk rakyat. Tunggulah mandat PRU 15 kalau nak sangat pun. Tetapi mereka tak cukup saudara. Orang macam ini dia takkan cukup dengan apa yang ada. Dia rampas hak kita, masih tak cukup. Maka dia rampas Sabah, kemudian di Melaka, dan kemudian Sarawak memang waktu pilihan raya di Johor. Tetap juga sekarang. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada rakyat, kepada kita khususnya Parti Keadilan, kita jangan rasa kecewa, jangan rasa lemah semangat, kerana percayalah bahawa parti kita ini semakin kuat kita diduga, semakin kuat cabaran yang menghampiri kita, itu menandakan semakin dekat kita dengan kemenangan. Sebab itu kita belajar sebelum PRU 14 bagaimana parti kita menghadapi berbagai-bagai ujian dan cabaran. Presiden kita pun diuji dengan berbagai fitnah dan sebagainya. Pernah parti ini hanya tinggal satu kursi parlimen saja, di mana orang mengatakan keadilan akan mati, keadilan akan pupus. Tetapi oleh kerana adanya orang-orang yang memperjuangkan reformasi seperti saudara-saudara inilah, maka menyebabkan keadilan hari ini masih lagi terus berada di bumi dalam Malaysia ini. Saudara, kita harus melihat perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu contoh bagaimana beliau tidak mudah untuk berputus asa. Beliau tidak mudah untuk berasa kecewa. Beliau tidak mudah untuk dimakan dengan umpanan-umpanan politik. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sanggup menjual prinsipnya, hari ini kita ada Perdana Menteri bernama Anwar Ibrahim. Beliau ditawarkan jabatan Perdana Menteri asalkan dia sanggup jual prinsip. Kita lihat sendiri bagaimana orang cuba berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan syarat lepaskan aku daripada kes-kes mahkamah. Ada tawaran yang diberikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, aku akan sokong kamu Perdana Menteri dengan syarat lepaskan aku daripada kes-kes mahkamah. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terpedaya dan tergoda dengan tawaran ini, malah beliau terus mempertahankan prinsip itu. Beliau sanggup jadi pembangkang asalkan kita menjadi pembangkang yang bermaruah. Ini semangat yang harus kita pegang. Walau bagaimanapun kita menghadapi rintangan dan dugaan ini, selagi kita berpegang kepada prinsip perjuangan, berpegang kepada apa yang diasaskan dalam reformasi, selagi itulah diri kita tidak akan mudah terjual dengan umpanan-umpanan. Percayalah saudara, di negeri Pahang ini memang sukar. Kalau kita lihat atas kertas sukar nak kita tawan. Seperti kemana kata Wabi Fauziah tadi, kita masih belum menang di Pahang. Dulu pun Johor pernah kata, oh mustahil Johor kita boleh tawan. Ini negeri pekat UMNO. Tetapi hasil daripada kerjasama, hasil daripada kerja kuat kita mampu menawan negeri Johor sehinggalah ianya dikhianati. Tidak ada mustahil saudara. Pahang ini tidak ada mustahil. PRU yang ke-16 tidak sama dengan PRU ke-14. Ini kita kena ingat.
PRU ke-11 kita hanya berdepan dengan Barisan Nasional dan juga PAS dalam 3 penjuru. Kali ini di Pahang, setiap mana kursi yang bertanding, paling-paling sikit 3 penjuru ataupun 4 penjuru pasti akan berlaku. Sebab itu strateginya berbeza. Sebab itu kita harus mencari keramai mungkin ahli di cabang kita. Termasuk di cabang saya Paya Besar. Sama juga dengan Rompin. Kawasan yang mempunyai banyak Felda. Rompin lagi ramai, orang asli pun lagi ramai. Di Paya Besar majoritinya Felda. Nak dapat menambat hati orang Felda bukan satu kerja yang mudah. Tetapi kalau kita tak buat kerja, dah pasti kalah. Buat kerja belum tentu menang. Tak kerja sudah pasti kalah. Ini kita kena ingat. Kita cuba usaha sebaik mungkin nyatakan kepada mereka bahawa kita dah cuba banyak orang jadi Perdana Menteri. Najib Mahathir kita pernah menjadi 2 kali Mahathir jadi Perdana Menteri. Najib kita dah cuba jadi Perdana Menteri. Muhyiddin kita dah cuba. Hari ini Ismail Sabri, orang Pahang pun kita dah cuba. Apakah kita dapat melihat satu kebaikan yang lebih baik daripada sebelum ini? Satu-satunya tokoh yang tak pernah kita lihat memimpin negara itu, memimpin negara ini, tokoh itu adalah Anwar Ibrahim. Selagi beliau tidak ditabalkan sebagai Perdana Menteri, kita harus perkuatkan semangat untuk kita tunjukkan kepada rakyat bahawa sebenarnya negara kita ini masih ada lagi insan yang boleh membela nasib rakyat. Masih lagi ada insan yang akan mengambil tahu tentang kebajikan rakyat. Tak kira apa kaum sekalipun, tak kira apa golongan sekalipun, manusia itu adalah Anwar Ibrahim. Percayalah saudara, sesiapa saja yang berjuang bersama dengan Anwar Ibrahim, insya-Allah satu hari nanti akan mencapai kejayaan. Sebab itu saya berada di sini hari ini. Saya juga seperti Jamal, kita berada mengenai jawatan bukan untuk mengejar. Saya tidak menjadi calon, Jamal pun tidak berhasrat. Dulu pun tak ada isi barang calon pun saya dengar. Ketua cabang, ada orang ni jadi ketua cabang nak jadi calon. Tetapi bagi saya, kita ramai lagi anggota-anggota kita, anak-anak buah kita yang berbakat untuk kita tampilkan sebagai wakil-wakil rakyat kita. Kita orang lama, kemungkinan kita ada pengalaman. Kita nyatakan, kita luahkan, kita berikan pengalaman ini kepada anak-anak muda. Anak-anak muda pula harus menimba pengalaman daripada orang-orang lama. Kalau kita saling hormat menghormati, insya-Allah parti ini akan terus kuat dan parti ini tidak akan berpecah dan parti ini akan sanggup berdepan dengan sesiapa saja. Cabaran kita hari ini bukan cabaran daripada musuh, kita juga ada ujian dan juga cabaran daripada rakan-rakan kita sendiri dalam Pakatan Harapan. Kita mempunyai kepimpinan yang mungkin boleh berbincang dan bertolak ansur dengan rakan-rakan kita. Kita sebagai ahli parti, kita harus memberikan kesetiaan dan kepatuhan kepada pucuk pimpinan kita. Jadi saya tidak perlu cakap banyak. Sebelum saya akhiri ucapan saya hari ini, saya ada sedikit serangkap pantun untuk saya jual kepada orang Rompin. Bila Jamal nak jawab, saya tak tahu. Kalau kita mahu berperang, pertama senjata, kedua strategi. Kalau nak pilih seorang pejuang, pertama setia, kedua berani. Dengan itu saya ingin meresmikan Masyarakat Agung Tahunan Cabang Rompin dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.